Ya, dalam soal kita mengambil alih pemerintahan, kita nak bawa perubahan, ianya bukan satu perkara yang kita boleh ubah serta-merta. It's not overnight. Ini saya rasa semua orang-orang yang terlibat di dalam gerakan dakwah dia memahami, bukan pegawai-pegawai PTD lah yang hanya pegang jawatan tapi tidak menghayati perjuangan Islam dan usaha untuk menghidupkan Islam di dalam masyarakat. Kita memahami, kalau kita rujuk kepada tulisan-tulisan para alim ulama yang masyhur, yang muktabar dalam soal manhaj dakwah, dalam soal usul dakwah, dalam soal fiqh dakwah dan sebagainya, persoalan perubahan dalam masyarakat ini akan memakan masa. Ianya satu proses yang dikatakan berperingkat-peringkat tadarruj. Dan dalam soal ini Dr. Yusuf Al-Qardawi pun di dalam tulisannya, di dalam kitabnya yang bertajuk Fiqh Aulawiyat menjelaskan bahawa ada satu peristiwa yang melibatkan Umar Abdul Aziz bila dia mengambil alih sebagai khalifah daripada khalifah-khalifah yang sebelum daripadanya, yang daripada Bani Umayyah, yang mana mereka telah membenarkan bermacam-macam jenis penyelewengan, kezaliman berleluasa di dalam masyarakat. Maka bila Umar Abdul Aziz ambil alih, dia nak bawakan perubahan, nak bawa balik kepada cara Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin. Tetapi anak dia tegur dia, kenapa lambat sangat, slow sangat, bawa cepat sikitlah. Umar Abdul Aziz dia jawab balik, dia jawab balik seperti mana yang ditulis di dalam kitab Dr. Yusuf Qardawi. Dia kata, la ta'jilu ya bunai, fa inna allaha dhammal hamra fil Quran maratain wa haramuha fil thalitha, wa haramuha fil thalitha wa inni akhaf an ahmal al-haq ala nas jumlah fayadfa'uhu jumlah wa yakuna min dha fitnah. Inilah apa yang dikatakan bahawa la ta'jilu ya bunai, jangan gopoh-gopoh wahai anakku. Sesungguhnya Allah mencela amalan minum arak ini 2 kali di dalam Al-Quran, dan hanya mengharamkannya pada kali yang ketiga. Dan saya khawatir, sekiranya saya meletakkan seluruh kebenaran itu atas manusia yang belum bersedia untuk menerimanya, maka manusia akan menolak kebenaran itu dengan keseluruhannya, dan daripada situ akan timbul fitnah yang lebih besar. Lalu ini adalah kaedah, yang mana kalau kita rujuk kepada sirah Rasulullah SAW juga, kenapa tidak disegerakan pelaksanaan hukum Islam dan sistem Islam, kenapa mengambil masa 13 tahun di Mekah, lepas tu 10 tahun di kota Madinah, kenapa tak terus bila hijrah ke Madinah je terus laksanakan semua, tapi ianya tidak dilakukan begitu. Kerana apa? Kerana peranan dakwah Islam ialah untuk membentuk pemikiran akhlak masyarakat Islam, bukan sekadar tangkap, sikit-sikit nak tangkap, sikit-sikit nak tangkap, sehingga orang akan ada satu gambaran bahawa Islam ini agama yang dipaksa ke atas manusia. Itu tidak benar. Kita kena faham bahawa banyak kerosakan yang telah dilakukan oleh pentadbiran yang lama. Maka bila kita ambil alih, kita kena bertindak dengan hikmah, dengan bijaksana, membawa perubahan. Wujudnya jenis-jenis judi yang lama di dalam masyarakat yang sedia ada tidak merupakan alasan untuk kita berdiam diri. Ini hujah UMNO Barisan Nasional lah. Kalau kita baca tulisan-tulisan di dalam blog oleh penyokong-penyokong UMNO, Barisan Nasional dan sebagainya, inilah hujah dia. Apa nak bising tentang judi bola, judi yang lain, kenapa kamu diam? Itu yang dia jawab. Dalam arti kata yang lain, jangan bisinglah pasal judi bola. Kerana judi lain ada, dengan judi bola pun biarkan je lah. Kita tangkap je lah. Inilah sikap dan pendekatan yang ditunjukkan oleh JAIZ. Adakah ini satu sikap dan pendekatan yang wajar? Lalu inilah sebabnya mengapa saya merasakan bahawa pengarah Jabatan Agama Islam Selangor mesti seorang yang mempunyai ilmu, kefahaman tentang Islam itu sendiri. Dia mesti kelulusan dalam bidang Islam, bukan kelulusan PTD biasa dalam ekonomi ataupun segala sebagainya. Dia mesti seorang yang memahami, supaya dia boleh menggunakan kuasa, jawatan, kedudukan yang ada pada dirinya dengan cara yang bijak dan tepat.
Jangan diutamakan benda-benda yang remeh-temeh dan memberikan satu gambaran yang negatif terhadap Islam kepada masyarakat secara amnya. Ya. Di antaranya lah, sebagai contoh lah, kita ambil kes yang macam berhubung dengan penahanan Dr. Asri ni. Tak malu ke kita? Ya, seorang bekas mufti, seorang sekarang ni dia pensyarah ya, di dalam sebuah universiti, mengajar orang tentang Islam. Tiba-tiba datang ke negeri Selangor, kita tangkap. Apa pandangan orang bukan Islam terhadap Islam? Ya, adakah kita anggap ianya satu perkara yang remeh? Ya, adakah kita anggap bahawa imej Islam terhadap orang bukan Islam, pandangan orang bukan Islam terhadap Islam, pandangan masyarakat Islam yang tak berilmu terhadap Islam dan sebagainya, dianggap sebagai benda yang tak penting, ya? Sedangkan tindakan-tindakan yang seperti itu memberikan satu gambaran yang cukup buruk, ya, yang cukup negatif, ya, terhadap Islam itu sendiri. Ya, kita mesti hormat, ya, alim ulama kita. Ya, Tok Guru Ni Aziz turun berikan tazkirah. Ya, dengar je dia beri tazkirah dah melenting, ya. Adakah benar yang dia berpolitik di dalam masjid? Adakah benar di dalam masjid tu dia ajar orang undi PAS, jangan undi UMNO? PAS dan ketepikan UMNO dalam masjid, dalam tazkirah dia? Sebenarnya tidak, ya. Selidiklah dulu. Ini dengar je melenting. Kerana apa? Kerana jiwa dan darah UMNO tu, ya, mengalir, ya, membara, ya. Dengar je PAS, dengar je pimpinan PAS, tak nak pergi. Apa salahnya kita iktiraf dia ni seorang ulama? Ya, Ustaz Abdul Hadi Awang seorang ulama. Ya, apa salahnya kita ni membenarkan, menjemput mereka datang ke negeri Selangor, beri kuliah-kuliah, beri kesedaran, berikan ilmu yang ada daripada mereka. Bukan dia nak minta duit daripada JAIS pun, ya. Ini kita menunjukkan satu sikap yang begitu tertutup, ya. Inilah yang sebabnya mengapa kedudukan Datuk Kusrin sebagai pengarah JAIS daripada dulu hingga sekarang merupakan satu penghalang kepada berkembangnya dakwah Islam di negeri Selangor, ya. Saya rasa masyarakat di Shah Alam, khususnya yang di Seksyen 8 masih ingat, ya, tindakan menutup, mengunci surau di Seksyen 8, satu tindakan yang dilakukan semata-mata atas kepentingan adun UMNO Barisan Nasional, ya, nak jaga kepentingan dia. Kerana apa? Kerana AJK surau tu yang nak dilantik, ya, mesti mengikut senarai yang telah diluluskan oleh adun, ya. Ini bukan satu benda yang kita boleh lupakan, ya. Dan sepatutnya Datuk Kusrin dia menginsafi tindakan dan kesilapan dia yang tempoh hari, dan berubah, ya. Tapi nampak gaya tidak, ya. Dan itulah sebabnya saya rasa bahawa persoalan kelayakan dia untuk terus menjawat jawatan itu dan adalah perlu dipertikaikan, dan perlu kerajaan negeri Selangor meletakkan satu syarat, ya, yang menyatakan bahawa pengarah Jabatan Agama Islam mesti orang yang faham agama Islam. Dia tahu apa yang aulawiyatnya, apa yang lebih aula, apa yang lebih utama, ya. Nak kejar Dr. Asri ataupun nak larang dan bantah judi bola, mana yang lebih utama, ya. Kalau itu pun kamu tak tahu, maka memang kamu tak layaklah jadi pengarah, ya. Wallahu a'lam.